Okey, dah merah. Alhamdulillah. Okey, apa tadi? Nombor 2. Okey, so kita punya unknown dekat sini ada X, Y dengan Z. Dan mereka adalah kuasa 1. So tak kisah dalam mana, dalam kita punya equation tu ada banyak unknown. Bahasa Melayu dia unknown. So tak ada masalah kalau ada banyak. So dia masih linear equation jika mereka adalah kuasa 1. So ini adalah yes, linear equation. Untuk yang soalan 3, adakah dia linear equation? Yes, sebab dia cuma ada X sahaja dan mereka adalah kuasa 1 dan sama dengan. Okay, soalan 4. Adakah ini linear equation? Tak, sebab X dekat sini adalah kuasa negatif 1. Dan kalau kita darabkan semua orang dengan X pun, contoh saya darab semua orang dengan X. So dia akan ada 1 tambah XY sama dengan 7X. Sini. So walaupun XY ni, X kuasa 1, Y kuasa 1, tapi dia tak considered as linear. So X, Y, Z ni mesti berada in their own terms, in their own space. Bukannya bergabung macam ni. Okay, so ini kita tak consider dia as linear. So ini tak linear. Okay, so soalan 5, obviously dia tak linear sebab apa? Dia tak guna equal sign. Okay, so untuk yang tak guna equal sign ni, kita akan belajar dia dekat chapter 3 nanti. Sekadar iklan. Soalan ke-6, adakah dia linear equation? Yes. Y kuasa 1 dan ada equal sign. So of course dia linear equation. So ini adalah problem solving. So problem solving ni lebih kurang sama je macam yang korang tengok dekat tutorial chapter 2 tu, yang ada jual beli pizza lah, apa benda lah, kek lah. Lepas tu tak dapat jawab sebab soalan tu salah. So this is one of the problem solvings yang boleh diberi dalam exam lah. So contoh dia bagi koordinat. So K5 ni adalah koordinat. Okay, so let's say if K5 is the solution for that equation, so find the value of K. So macam mana kita nak cari nilai K? So kita tahu K dengan 5 ni adalah koordinat, dan bila koordinat, seorang akan jadi X, seorang akan jadi Y kan? Tu koordinat kita kan? Okay, so sebab kita ada X sama dengan K, Y sama dengan 5, so kita akan substitute dalam negatif 3X tambah 1/6Y sama dengan negatif 2. Okay, so benda ni yang saya nak awak salin sebenarnya. Extra question untuk 2.1 linear equations. Okay, so kita substitutekan X adalah K tambah 1/6Y adalah 5 sama dengan negatif 2. So kalau saya susun balik, dia akan jadi macam ni lah. 1/6 darab 5 adalah 5/6 sama dengan negatif 2. Okay, so jangan panik bila nampak pecahan. Tak payah sibuk nak samakan dia punya nak hilangkan 6. Tak payah. So kita boleh terus bawa the whole thing positif 5/6 pergi sebelah. Sebab kita boleh tekan kalkulator je lepas tu kan. Okay, so kita ada negatif 3K sama dengan negatif 2 tolak 5/6. So dekat bahagian highlight hijau sini, awak boleh terus tekan kalkulator. Tak ada masalah. So kita akan ada negatif 3K sama dengan 6 darab 2, 12, 17. Negatif 17/6. Okay, lepas tu biarkan je 6 tu, awak boleh je tekan kalkulator untuk negatif 17/6 bahagi dengan negatif 3. So kita akan dapat positif 17/18. Okay, so saya pergi ke, so kita akan masuk ke subtopik yang baru iaitu quadratic equation. So lepas ni bila saya tanya awak, awak mesti tahu jawab apakah itu linear, berapa kuasa dia, apakah itu kuadratik, berapa kuasa dia, apakah itu kubik, berapa kuasa dia. Okay, sebab pengalaman saya dekat batch yang lepas-lepas, dah nak exam dah ni tapi masih lagi confused yang kuasa 2 tu nama panggilannya apa, kuasa 3 tu nama panggilannya apa. Apa itu quadratic equation? So kalau linear adalah kuasa 1, maka kuadratik adalah kuasa 2, dan kuasa 2 ni adalah paling tinggi dekat situ. Kuasa-kuasa yang ada ni mesti contohnya dalam satu equation tu, dia punya kuasa dia mesti bentuk nombor bulat. Maksud saya, nanti saya cerita dekat tempat sini. Okay, so di sini paling tinggi mesti kuasa 2. Paling rendah pun sama ada kuasa 1 atau kuasa kosong. Yang penting kuasa 2 mesti paling tinggi. Kemudian equation ni macam biasalah, dia mesti equal sign. So selain daripada equal sign ataupun jika tiada equal sign, dia bukan quadratic equation. Kalau tak ada equation tu nama dia expression. So tolong pandai bezakan, okay? So mana satu quadratic equation? So obviously yang pertama ini adalah quadratic. Okay, so yang kedua, kalau kita expandkan kurungan ni, yes kita akan dapat kuadratik, tapi dia bukan equation sebab dia guna less than. So dia bukan quadratic equation. Bukan equation lah.
Dia kuadratik tapi dia bukan equation. Okay, so untuk yang ketiga pula, so bila kita tengok dekat sini, secara kasarnya X ni kuasa 1 kan. Tapi kita akan expandkan dia dulu. So bila kita susun dia balik dalam bentuk quadratic equation, ni saya terlupa pula nak cakap. Quadratic equation mesti dalam bentuk ax squared plus bx plus c. Sebab tu saya cakap tadi kuasa untuk X paling tinggi adalah kuasa 2. Kemudian kalau rendah ke bawah pun dia cuma ada kuasa 1 dan juga kuasa kosong dekat C sini. Kuasa kosong. Okay. Dia tak boleh ada kuasa negatif 1 ke, kuasa cert ke, tak boleh. So kalau kita susun balik dekat soalan 3 sini, adakah dia kuadratik? Yes, sebab bila kita expand dan susun, kita akan dapat kuadratik dalam bentuk ax squared plus bx plus c. So yes, this is quadratic. Untuk soalan 4, hati-hati dengan 10 per y. Yes, ini bila kita naikkan dia untuk 10 per y, kita akan dapat 10 y kuasa negatif 1 kan? Apa yang saya cakap tadi? Susun dulu. So bila kita susun, kita akan hapuskan y ni dulu, betul tak? Kalau kita hapuskan y ni, kita darab semua orang dengan y. So kita akan dapat y squared tambah 10 sama dengan 5y squared. So kita akan ada 4y squared sama dengan 10. Adakah ini kuadratik? Yes. So kemudian untuk soalan 5, so jangan tertipu dengan X kuasa 2 dan juga X kuasa 1 di situ. Apa saya cakap? Step pertama, always susun. So bila kita susun semula dalam bentuk general iaitu ax squared plus bx plus c ni, kita akan dapati ini adalah x cube tambah 3x squared sama dengan kosong. So kuasa paling tinggi dekat situ adalah kuasa 3. Adakah dia kuadratik? Tidak. Okay, so jangan tertipu dengan luarannya, kenali hatinya dahulu. Oh gitu. Okay, so susun dulu. Expand jika perlu. Okay, so kita teruskan. So ini adalah soalan tutorial. So saya start pergi ke tutorial question lah. Untuk factorization method ni adalah 2.2 question 1. So saya akan pergi ke factorization method. Contoh benda ni, step pertama always. Step yang pertama susun. Always susun untuk step pertama. Bila susun, kita punya sebelah kanan ataupun right hand side kita mesti sama dengan kosong. Susun sehingga right hand side ataupun sebelah kanan dapat sama dengan kosong. Itu syarat pertama untuk kuadratik sebelum buat faktor. Okay, so bila kita susun benda ni, kita akan dapat 2t squared tolak 3t sama dengan kosong. Okay, so tadi saya cakap general untuk kuadratik adalah ax squared plus bx plus c equal 0. Apa yang missing dekat sini? Apa yang missing dekat 2t squared minus 3t? Dia tak ada komponen plus c. Tapi adakah kita perlu gelabah? Tak perlu pun. And in fact, kalau awak nak tekan benda ni dekat kalkulator, awak akan isi A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3. So C awak akan isi apa? Sebab dia tak ada, awak akan tekan dia kosong. Tapi sekarang ni saya nak ajar awak untuk kurangkan pergantungan awak pada kalkulator. Sebab Tuhan bagi otak awak tu dah cukup sempurna dan lebih hebat daripada kalkulator. Okay, so mari kita gunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika awak jumpa soalan macam ni yang tak ada plus C, okay, ini untuk kes yang tak ada plus C sahaja, awak boleh faktorkan. So awak faktorkan dia, kita tengok dekat sini, yang sepunya adalah T, betul tak? 2 dengan 3 tu tak boleh faktor. So kita faktorkan T, so keluarkan T daripada 2T squared, kita ada 2T lagi dekat dalam. And then tolak, keluarkan T daripada 3T, kita ada 3 sahaja, sama dengan kosong. So macam mana kita nak selesaikan benda ni untuk T? Ramai pelajar saya sesi yang lepas, dia confuse macam mana nak dapatkan nilai. End up, instead of 2 nilai, dia hanya dapat 1 sahaja. So dia hanya dapat T sama dengan 3/2. Lepas tu ni final answer dia. Betul ke salah? Salah Salah sangat. Sebab apa? Dia tertinggal lagi satu nilai T. Apa lagi satu nilai T? Kosong. Dari mana datang? So benda ni sebenarnya ada 2 komponen. T yang kita faktor kat luar ni adalah satu lagi ekstra kurungan dia. Kan biasa kuadratik kita ada 2 kurungan kan? Sama dengan kosong. Inilah T ni, satu ekstra kurungan. So kita ada T sama dengan kosong. 2T tolak 3 sama dengan kosong. And T sama dengan 3/2. So nilai T saya adalah kosong dan juga 3/2. Okay, so saya nak highlightkan, kenapa saya ambil soalan ni? Sebab saya nak highlightkan dekat bahagian sini dan sini. Dapatkan 2 nilai, bukannya 1. So untuk soalan 1 ni, dia kata factorization method saja kan. Boleh je korang untuk terus tekan calculator. Tapi saya recommend,
untuk guna manual instead of tekan kalkulator. Sebab saya tengok dekat soalan 1 sehingga A sehingga berapa tak tu semuanya boleh guna tangan saja. Okay, so pergi ke soalan seterusnya. So soalan ni juga kalau kita compare dengan general, ax squared plus bx plus c sama dengan kosong. Apa yang tak ada dekat sini? So di sini kita ada bahagian squared and then 81 ni dia tak ada x kan? So ini adalah c. So apa yang tak ada dekat situ? B. So macam mana kita nak fakturkan? Kalau dekat soalan tadi, dia hanya ada bahagian squared dengan bahagian B sini. Dia tak ada part C kan? So kita boleh fakturkan macam biasa sebab ada faktor sembunyi. Tapi dekat soalan ni macam mana pula nak buat? Bahagian B, X tu yang tak ada. Nak fakturkan pun M squared dan 81 tak ada benda yang sembunyi. Okay, so first kalau tekan kalkulator, awak akan tekan A sama dengan 1, C sama dengan negatif 81, tapi B tak ada kat situ. Tak ada kan? So dalam kalkulator awak akan letak kosong. Sebab nilai B tak ada. So kosong lah. Okay, so ini kalau kita tekan di kalkulator. So macam mana pula kalau kita buat dia manual? So biasanya untuk soalan yang macam ni, bila dia suruh fakturkan, maksudnya 81 tu dia boleh jadi perfect square. Okay, so M squared minus, so 81 adalah berapa kuasa 2? 9. Okay, so kita boleh masukkan dekat 81 tu adalah 9 kuasa 2. Macam tu. So ingat tak saya kata hari tu, tips untuk conjugate. Sekarang saya nak relatekan benda tu dekat sini pula. So tips untuk conjugate saya bagi hari tu, A tolak B, darab dengan A tambah B, akan dapat A squared minus B squared. So awak tengok dekat M squared tolak 9 squared ni, dia sama macam mana? Sama bahagian kiri ke kanan? Kanan kan? Sini. So sekarang, menggunakan tips dekat conjugate ni, saya akan reverse the process. Reverse. Maksudnya, daripada A squared minus B squared, saya akan faktorkan dia jadi A minus B, A plus B. So sekarang, saya compare. M squared tolak 9 squared. Apa saya punya A? A saya adalah M. Apa saya punya B? B saya adalah 9. Yang penting dekat sini, tolak ni mesti sama. Kalau dia tambah, dia tak boleh guna benda ni. Mesti tolak. And then barulah kita boleh applykan dalam factorization tu. So kita akan dapat M minus 9, M plus 9. Okay. So kita boleh terus masukkan dekat sini. M minus 9, M plus 9 equal 0. Lepas tu kita akan dapat M minus 9 equal 0, M plus 9 equal 0. So M equals 9, M equals negative 9. Settle. Okay. So kenapa kita kena tunjuk pemfaktoran tu? Pemfaktoran tu maksud saya di bahagian highlight hijau sini. Mesti ada 2 bracket. Kenapa? Sebab soalan suruh. Dia suruh guna factorization method. So kita kena factorize. Kita boleh terus pindahkan 81 pergi sebelah. And then kita boleh terus selesaikan plus minus mesti ada square root 81. Tapi dekat sini kebanyakan pelajar akan terlupa untuk tulis plus minus. So instead of 2 jawapan, mereka akan dapat, so M squared sama dengan 81, M sama dengan 81, so M sama dengan 9. Berapa jawapan tu? 1 je kan? Betul ke salah? Salah kan? Hanya sebab lupa tulis plus minus tu sahaja. Okay, so it is better if kita pandai untuk factorizekan. Dan bila kita tekan kalkulator pun, macam saya dah bagi tahu dekat atas tu, memang kita akan dapat 2 jawapan. Okay. So contoh saya bagi, contoh. Ni nanti dulu sekejap. Saya bagi M squared minus 4 sama dengan kosong. Macam mana nak factorize? So kita tahu part adalah 2 kuasa 2. So M squared minus 2 squared equal 0. So kita ada M minus 2, M plus 2. See? Semudah itu. So again kalau kita ada M squared minus 25 equal 0. So automatic kita terus ada M minus 5, M plus 5. Yes, boleh terus lompat macam ni. Sebab apa? Sebab 25 ni kita tahu dia adalah 5 squared. Okay, so seterusnya kita pergi ke soalan ini factorization. Masih lagi soalan 1, 2.2 question 1. So soalan A, factorization method yang guna table macam diajar dalam video. Okay, so first step always susun macam biasa, susun sampai right hand side dapat kosong. So kita akan ada x squared minus 6x plus 9 equal 0. So first kalau kita guna method untuk tekan calculator, factorize using calculator, kita punya A adalah 1, B adalah negatif 6 dan C adalah positif 9. Okay, so ini kalau kita tekan calculator. Tapi kalau kita kira manual, so kira manual ni, bila awak dah expert, awak boleh congak je sebenarnya. Awak boleh congak. Congak tahu tak? Congak tu macam boleh kira dalam kepala je. So contoh kat sini kita kena susun kan. Kalau dalam table tu, macam dalam ajar dalam video tu dia tak tunjuk table tau. Tapi saya suka buat bentuk table macam ni. So kita akan susun x squared dekat sini, negatif 6x di sini, positif 9 di situ. So di bahagian sebelah kiri kolom ni, ini adalah hasil, kalau awak belajar dulu HDP dengan HTP. Hasil darab punca, HDP. Ini kalau awak belajar bahasa Melayu lah, masa kat sekolah tu. And then dekat bahagian negatif 6x ni adalah
hasil tambah punca. Kita panggil ataupun bahasa singkatnya HTP kalau awak ingat. Kalau awak ingat kat sekolah dulu dia ada bagi tahu yang SOR dengan POR tu. So dia ada X squared minus ke kat sini. Dia akan buat SOR X tambah POR. Korang guna ni ke SOR POR? Ke korang guna HDP? Kalau HDP tu sini adalah HDP, ni adalah HDP. P tu produk, S tu sum. Sum adalah tambah, produk adalah darab. Yes, SOR POR. Okay, so kita guna benda tu. So now, untuk isi dalam table ni, saya guna warna apa tadi? So sebab dekat sini, kita akan isi by column like this. Macam tu. So, atas dengan bawah ni akan didarabkan, darab. And then dekat sini, atas dan bawah ni akan guna operasi darab. Tapi dekat bahagian negatif 6x ni, nanti atas dan bawah akan guna tambahlah sebab dia kata hasil tambah punca. So sekarang, untuk dapatkan x squared, mestilah kita akan darabkan x dengan x. Betul tak? X darab x. Dapat x squared. Dan kemudian untuk 9 dengan 6, okay, kita abaikan dulu dia punya negatif. Untuk 9 dan 6, kita kena fikir, contoh untuk 9, apa hasil darab 9? Hasil darab dia 3 kali 3 dengan 9 kali 1, betul tak? Okay, so sekarang kita kena fikir antara 3 dengan 9 1, yang mana bila kita tambah atau tolak, kita dapat 6. So obviously, yang 3 kali 3 lah kan? Sebab dekat 9 dengan 1 ni, kalau kita tambahkan dia, kita dapat 10. Kalau kita tolakkan dia, kita dapat apa? 8. Kita nak berapa? Sekarang ni kita nak 6. Tak kisah positif ke negatif, tu nanti dulu. Kita nak 6. So, 3 dengan 3 ni kalau kita tambahkan, kita dapat 6. Kalau kita tolak, kita dapat apa? Kosong. So, obviously, kita akan ambil yang ada nombor 6. Faham So, kita letakkan 3 pasangan ni, 3 ni dekat sini. Dekat kolom 9 dengan kolom 6x. Okay, so dekat sini akan jadi serabut sikit. So, saya akan padamkan dulu kotak warna biru. Allah, terpadam sekali. Padamkan kotak biru. Okay, so sekarang kita dah dapat isi nombor. Okay, dan bila dah dapat isi nombor, kita akan darabkan secara bersilang. So, X yang atas darab dengan 3 di bawah akan menghasilkan 3X. X yang bawah darab dengan 3 di atas akan menghasilkan 3X juga. So, sekarang ni kita fikir apakah hasil tambah atau hasil tolak di bahagian 3X dengan 3X ni untuk dapat negatif 6X. So, obviously tak boleh lah 3 tolak 3 kan. Mestilah negatif 3 tolak 3, barulah kita dapat negatif 6. So kita kena fikir logik kat situ. Negatif 3, baru boleh dapat negatif 6. Kalau 3 dengan negatif 3, dapat apa tu? Kosong, betul tak? Orang kena fikir macam tu lah. Okay? Kalau kita ada 3 dengan 3, dua-dua positif, kita akan dapat apa? Positif 6. Kita tak nak tu. Okay? So sekarang kita kena fikir dia punya sign pula. So kita akan letak dia punya sign tadi, kita guna yang mana? Ni kan? Negatif 3. Bila kita buat hasil tambah, kita akan dapat negatif 6x. So, sign yang ada tu kita akan letakkan di bahagian sini. So, negatif yang atas ni akan letak di sini. Negatif. And then negatif yang bawah ni akan letak di sini. Wow, panjang. Tak panjang pun, explanation panjang. Bila buat, 5 saat je sebenarnya. Okay, so kita punya factorization adalah highlight hijau dan juga highlight pink. So, itu kita punya factorization. X tolak 3. X tolak 3 sama dengan kosong. So kita akan dapat X sama dengan 3 sajalah sebab dua-dua jawapannya sama. Dapat markah ke kalau tunjuk dalam kerja ni, Miss? Kalau soalan tu specifically minta dalam bentuk table ni, yes. Tapi kalau soalan tu minta dalam bentuk dia just suruh factorize je ataupun dalam soalan yang macam contoh soalan cert hari tu kan ada kena factorize kuadratik kan. Tu memang guna calculator je lah. So method ni kita gunakan, saya cakap tadi lah, bila dah terror awak boleh terus apply dalam kepala je. Contoh ini. Dah screenshot kan tadi. Okay, screenshot 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh tengok video juga nanti which saya upload lambat sebab kena edit dulu. So factorization method, so ini kalau guna calculator lah. So first step, always susun. So bila susun, soalan dia ada 2 type kan madam, use calculator and without. Oh ada tak perasan? Okay, apa tadi? Bila susun, kita punya susunkan dalam bentuk ax squared plus bx plus c sama dengan kosong. Okay, A kita tu, dia tak single pun tak apa. Dia contoh dia bukan sekadar satu lah. Dia boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4, tak ada masalah. Yang penting, kita punya A mesti positif. Kalau negatif, no. Jangan tekan kat kalkulator kalau negatif. Mesti positifkan dia dahulu. Faham Mesti positifkan dia dulu. And then baru boleh tekan kalkulator. Selagi A awak tak positif, tak boleh tekan kalkulator. Faham ni? Okay, so kita susun dulu benda ni. Kita akan ada t squared minus 40 plus 2 minus 16 equals 0.
So kita ada T squared minus 4, 2 tolak 16, negatif 14. 4 lah. Astaga. Apa tadi? Tambah 4 tolak 16 sama dengan kosong. And then T squared tolak 4T, 16 tolak 4, 12. 4T, astaga. Okay, so T squared tolak 4T tolak 12 sama dengan kosong. So dekat sini, kalau saya nak apply table ni tadi, kan saya cakap boleh congak dalam kepala kan? So saya boleh terus buat sebab T tu single, so T, T. So kita ada 4 dengan 12. So 12 ni adalah yang darab. So kita ada 4 kali 3, 12 kali 1, 6 kali 2. So 6 dengan 2 ni boleh dapat 4. Kalau kita tolakkan dia. So kita ada 6 dengan 2. And then ada negatif 4T. Kita nak buat 6 tambah 2 ke 2 tolak 6? Untuk dapat negatif 4. So of course 2 tolak 6. So bila 2 tolak 6, 2 ni positif, 6 negatif. Tolak tambah sama dengan kosong. Dah siap. Saya ada guna kalkulator tak? Tak ada? Sebab apa? Sebab saya dah terror dekat bahagian ni tadi. So saya terus dapatlah T sama dengan 6, T sama dengan negatif 2. Okay, so kalau awak tekan kalkulator, awak akan tekan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 12. Okay, so dengan syarat awak tahulah dekat mana nak tekan untuk dapatkan factorization ni. Sepatutnya korang dah expert lah. Kalau ada orang yang baru beli kalkulator yang canggih, seeloknya belajar baik-baiklah macam mana nak tekan dekat kalkulator baru tu. Okay, mana tahu ada yang baru upgrade kalkulator ke apa kan. Okay, so ini guna kalkulator. Okay, so now using formula. So benda ni pun korang dah sangat familiar masa kat sekolah tu dan in fact hafal lah sepatutnya kan sebab dah familiar. Tapi kalau tak hafal pun tak apa sebab kalau exam bertulis, kalau korang dah balik sini, formula ni ada diberikan di muka surat hadapan, kertas soalan tersebut. So korang boleh tengok je muka surat depan untuk tengok formula. Tapi tak semua formula diberikan lah. Ada beberapa yang diberi, ada yang tak. Okay, so always gunalah apa benda method pun untuk selesaikan kuadratik. Yang penting, step pertama, always susun. Right hand side sebelah kanan mesti sama dengan kosong. So bila kita susun ni, kita akan ada 2T squared tambah 6T tolak 5 sama dengan kosong. So di sini A saya adalah 2, B saya 6, C saya negatif 5. So saya bawa masuk dalam saya punya formula. So X sama dengan negatif B iaitu 6 plus minus cert B squared. So kita ada 6 squared tolak 4 A C. Payung cert ni mesti tutup semua orang kat dalam tu. Okay, so jangan payung cert ni separuh je macam ni. Tak nak mesti tutup semua orang. Maksudnya semua orang kena cert over 2A. So 2 kali 2. So next step awak akan simplify. Kita ada negatif 6 plus minus. Okay, step kedua adalah tekan kalkulator. Tadi step warna apa? Orange So step kedua, tekan kalkulator untuk bahagian dalam cert sahaja. B squared tolak 4AC. Jangan tekan semua. Jangan tekan semua. Not yet. So B squared tolak 4AC, kita ada 6 squared tolak 4 kali 2 kali negatif 5. Saya pun baru nak tekan kalkulator. 76. Oops. 76 over 4. So dekat sini, kalau awak tengok soalan 3 dalam tutorial question, dia minta jawapan dalam bentuk cert. Zaman sekolah je awak pakai perpuluhan Dekat sini, kalau dia minta dalam bentuk cert, awak akan apply cert 76 ni, simplify macam kita belajar di chapter 1. So step ketiga, apply cert law ataupun cert punya property dekat bahagian square root B squared tolak 4AC tu. So sekarang bahagian tu kita dah dapat cert 76. So kalau awak pakai kalkulator canggih, tekan je lah kalkulator. Awak terus dapat jawapan negatif 6 plus minus 2 cert 19 over 4. So kalau awak tak pakai, kalau awak pakai kalkulator lama yang tekan cert 76 jadi perpuluhan tu, awak kena buat manual lah. Bahagikan 76 ni dengan perfect square. Awak akan dapat 76 adalah 4 kali 19. So cert 76 adalah cert 4 darab cert 19. Hence you get to cert 19. And then you akan masukkan dalam tu lah. So di sini kita nampak dekat nombor bulat. Tengok nombor bulat je Saya guna highlight orange. 6, 2, 4. Adakah mereka mempunyai faktor sepunya? Kita boleh kecilkan lagi tak diorang ni? Boleh kan? So kalau kita boleh kecilkan diorang ni, saya boleh faktorkan bahagian atas, faktor keluar 2. So saya ada dekat atas tu negatif 3 plus minus. Bila saya dah bawa keluar 2, hanya tinggal cert 19 sahaja di atas. Dekat bawah over 4. Bila dah faktor keluar, baru boleh potong. Jangan potong masa dekat highlight orange ni. Tak boleh. Mesti faktor dulu. So potong 2, potong 4.
So dapatlah jawapan kita negatif 3 plus minus cert 19 over 2. So kalau nak pisahkan dia akan dapat satu positif cert, satu negatif cert lah. Okay, so hati-hati masa kita tekan dekat bahagian simplify cert ni lah, step yang ketiga. Sebab soalan 3 dalam tutorial tu dia minta untuk bagi jawapan dalam bentuk cert. So step awak nanti dalam buku mesti ada kesemua yang saya tulis ni. Ada 4 step ni kan, 1, 2, 3, 4. Kalau boleh faktor adalah step yang terakhir ni, step keempat ni yang saya buat star ni. Kalau boleh faktor adalah step tu. Kalau tak boleh faktor dia akan terus ke final answer. Okay, dan step yang saya highlightkan warna kuning. Ni saya highlight kuning dekat tepi ni untuk simplify cert ni, tak tunjuk pun tak apa. Dia boleh terus lompat 76 pergi 2 cert 19, no problem. Tu final answer ke Miss? Tu final answer dia lah. Kita bermula daripada X sama dengan kan? Itulah nilai X. Kat bawah tu. Inilah nilai X-nya. So kalau kita nak tuliskan jawapan, saya tulis jawapan guna pen hijau So awak boleh tuliskan dua cara lah, sama ada X sama dengan negatif 3 plus minus cert 19 per 2. Ini metod pertama untuk tulis jawapan, ataupun awak boleh tulis X yang pertama adalah negatif 3 plus cert, and then yang kedua adalah negatif 3 minus cert over 2. So up to you nak tulis cara macam mana pun. Nak tulis dalam bentuk plus minus pun boleh, ataupun nak pisahkan dia kepada dua jawapan pun boleh. Dia ada masalah. Yang penting betul. Saya pergi ke page seterusnya. Okay, so dekat sini bukan saya nak ceritakan pasal macam mana nak masukkan dalam formula. Tak. Saya nak cerita dekat sini macam mana kita nak guna first step, iaitu susun. Step pertama always susun. Okay, so bila kita nak susun benda ni, kita akan darabkan semua orang dengan something kan. Kita akan hapuskan yang bahagian bawah tu, supaya semua orang, terutamanya X, duduk dekat atas. Duduk kat atas tanah. Atas tanah tu maksudnya atas lah. Okay, di atas macam ni. Kalau duduk bawah tu yang dia dah jadi fraction. So, kita akan darabkan dengan X yang paling tinggi kuasa dia. So, sekarang kat bahagian bawah ada kuasa 2 dengan kuasa 1. Siapa paling tinggi kuasa? X squared kan? So, kita akan darabkan semua orang dengan X squared. So 1 darab X squared akan dapat X squared minus. So kalau saya tunjuk dia punya darab so dia dapat macam ni. Sama dengan 4 over X darab X squared. So dekat sini X squared dengan X squared habis. Yang dekat bahagian 4 ni, X kuasa 1 bawah tu habislah, tapi X kuasa 2  ke atas tu dia buang 1 X je kan. So kita akan dapat X squared tolak 8 sama dengan 4X. Susun lagi sampai dapat kanan sama dengan kosong. So X squared tolak 4X tolak 8 sama dengan kosong. Settle. Terus masukkan dalam formula. Plus minus 16 tolak 4 kali 1 kali negatif 8. 4 kali 1 kali negatif 8. Over 2A. And then selesaikan. Okay. So hati-hati. So dekat sini saya nak stresskan pasal algebra lah. Macam mana nak hapuskan apa benda yang ada dekat bawah tu. So tolong berhati-hati. Bila darabkan dengan semua orang, bukan di bahagian kiri sahaja ataupun kanan sahaja. Mesti literally semua orang. Kalau ada 3 orang dekat situ, 3-3 mesti darab benda yang sama. Faham bila saya cakap orang ni? Itu lah tu. Okay, so that's all. Thank you so much.